Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Jadi babun ma yaqulu iza tawajjaha ilal masjid. Satu bab baru, lepas kita ambil wuduk, setelah kita bertayamum, setelah kita mandi apa semua sekali, kita nak pergi masjid dah. Babun ma yaqulu iza tawajjaha ilal masjid. Iaitu apa katanya? Kita bacalah sikit dah, baca mengenai walaupun dia bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Baca masih lagi mudah kita nak baca. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Ni lain sikitlah. Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika. Wahai Tuhanku, mintalah dengan cara hak bagi orang yang meminta kepadamu. Hanya kita-kitalah yang meminta kepada Allah. Dan aku keluar, wa bihaqqi makhraji hadha. Aku keluar ni ada matlamat. Mana keluar kita sebut ni berkait dengan masjid. Dah, lam akhrujuhu, maka aku keluar ni hak lagi masjid ni asyarra. Bukan keluar dengan cara asyar, angkuh. Wala batara, bukan sombong. Royak hak molek belakang. Tidak. Mana hak molek lah kita keluar. Royak tidak. Wala riak, bukan kerana riak, bukan kerana sum'ah. Perkara si orang panggil penyakit hati belakang tu. Kharajtu batigha amardatik. Aku keluar ni semata-mata mengharapkan keredaanmu. Wattiqa, dan aku takut kemarahanmu. Aku takut, aku berwaspada dengan kemarahanmu. Tahtik maknanya ghadab, kemurkaan kamu. As'aluka, aku mohon kepada kamu dengan perjalanan aku ke masjid ni untuk bersolat ini, an tu'idhani minan nar wa tudkhiluni al-jannah. Jauhkan aku, lindungan aku daripada neraka. Wa tudkhilunil jannah, dan masukkanlah aku ke dalam syurga. Dari sudut matan tidak ada masalah. Matan itu ataupun teks hadis itu sangat baik. Cuma dari sudut sanad dia dhaif, dari sudut sanad. Dari sudut sanad. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni ma'nahu min riwayati Atiyah al-Aufi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu wa Atiyah. Riwayat yang sama juga, teks yang sama juga daripada riwayat Atiyah al-Aufi daripada Abi Sa'id, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga dhaif. Jadi hak paling afdal itulah yang pertama tadi, bacaan-bacaannya juga agak mudah untuk kita baca. Jadi doa untuk perjalanan kita masjid, kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada kita. Yang disebutkan tadi, supaya cahaya itu dengan doa yang kita baca itu dapat menghalang kita daripada al-fahsya wal munkar, dan memberi hidayah kepada kita. Babun ma yaquluhu 'inda dukhulil masjid wal khuruj. Siapa ada masjid kita? Apa yang kita nak baca ketika mana kita masuk ke masjid dan kita keluar daripada masjid. Yustahabbu an yaqul a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Satu, alhamdulillah. Dua, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiga, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Empat, thumma yaqulu bismillah. Lima, wa yuqaddimu rijlahu al-yumna fi ad-dukhul
wa yuqaddimu al-yusra fil khuruj wa yaqulu ma zakarnahu illa an yaqula abwaba fadlik badala rahmatik. Jadi Imam Nawawi sebelum daripada dia mengemukakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan doa ataupun bacaan ketika mana masuk masjid dan keluar daripadanya, dia membuat orang panggil aturan ataupun royak secara dahulu. Beritahu secara dahulu gini. Nanti lepas ni dia akan beritahu riwayatnya ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bila tadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 langkah. Ada bacaan, ada perbuatan. Jadi disebut oleh Al-Imam Nawawi, disunatkan kita, maka digalakkan kita apabila kita masuk ke masjid, an yaqulu a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nanti akan ada dalil dia ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alhamdulillah, tahmid, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Abwaba rahmatik. Ni masuk. Nanti keluar nanti ada disebut as'aluka min fadlik nanti. Min fadlik, bukan rahmatik. As'aluka min fadlik. Tapi tak sebut di sini, nanti hujung nanti. Sebab nak keluar ni hak masuk dulu. Waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah dosaku dan bukalah pintu-pintu rahmatmu. Thumma yaqulu, kemudian berkata bismillah. Bismillah. Wa yuqaddimu, ini bukan kata. Ini perbuatan. Dan mendahulukan rijlahu, kaki yang kanan. Fid dukhuli. Rijlahu. Kalau kalau tak ada kaki, tentunya bak pekoh lah sikit. Kita sebut sikit lah. Ada bak panjang kalau bak pekoh. Kalau tak ada kaki, ada tukak dulu. Tukak kanan dulu. Contohnya begitulah. Betapa pentingnya disebut juga oleh ulama berkaitan ini. Wa yuqaddimul yusra, dan mendahulukan yang kiri ketika mana keluar. Makna rijlahu al-yusra fil khuruj. Wa yaqulu ma zakarnahu. Fi Kitamil Majmu', dan semua ni kami telah sebut kata Imam Nawawi dalam satu kitab fiqh Imam Nawawi. Dia ada kitab Al-Majmu', Syarah Al-Muhazzab. Jadi kami sebut dia zakarnahu tu di dalam kitab Al-Majmu'. Kita tak baca lah kitab tu besar. Ngaji tak habis kitab tu. Dah. Muhazzab tu habislah. Mungkin habis. Sebab nipis. Tak tebal sangat. Tapi kalau Majmu' tu berjilid-jilid tebal. Itu antara kitab yang besar lah. Al-Majmu'. Illa annahu an yaqul fil khuruj. Tambah. Di abwaba fadlik. Abwaba fadlik badal rahmatik, ganti kepada rahmatik. Untuk keluar, kata Imam Nawawi di sini dalam aturan yang dia buat tu, fil khuruji kamu kata as'aluka abwaba fadlik. Aku mohon daripada kurniaanmu. Fadlik maknanya kurniaan. Hak masuk kasih sayang. Hak keluar fadlik maknanya kurniaan kamu, anugerah daripada kamu. Warawaina, dan kami meriwayatkan, rawainahu, kami meriwayatkannya, an Abi Humaid atau Abi Usaid radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam thumma liyaqul اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسان صحيحة. وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي. Jadi
kita sebut depan ni. Diriwayatkan tentang bacaan-bacaan zikir-zikir ini untuk masuk ke masjid dan keluar masjid ini oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abi Humaid ataupun Abi Usaid. Ada menyebutkan Abu Humaid, Abi Usaid itu orang yang sama. Dia orang yang sama. Abi Humaid ni Allahumma salli ala sayyid. Dia adalah merupakan daripada Bani Sa'idah. Sebab tu disebut sebagai Abi Humaid As-Sa'idi. Orang Arab ni cuma tak sebut di sinilah. Dia ada hak belakang nama dia tu sebenarnya As-Sa'idi ko agapo-gapo tu, dia adalah dia panggil rantaian keluarga. Mudah nak tahu keluarga. Kita pun kalau boleh buat lagu tu deh. Nama-nama dia ada di belakang tu. Makna dia panggil Batnun. Batnun. Asal makna perut dia. Batnun. Dia Abi Humaid As-Sa'idi. Dari kabilahnya besar lagi. Kabilah tu dia Khazraj. Orang Madinah lah kalau sebut Khazraj. Orang Madinah dia ada dua kelompok besar. Iaitu Aus dan Khazraj. Dia orang Khazraj lah. Dan dia juga merupakan seorang sahabat. Dia panggil fuqaha us-sahabah. Ahli fiqh di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi dia meriwayatkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi bersabda. Makna Nabi bersabda tadi kalau Ibnu Abbas riwayat pergi masjid tadi, dia dengar Nabi ucap, Nabi baca. Begitulah hadis, kadang-kadang dengar Nabi baca. Ada hak Nabi suruh. Ni hadis qauli. Dia hadis qauli. Tadi Ibnu Abbas riwayat perbuatan Nabi. Nabi baca pergi-pergi. Gitu. Ni Nabi suruh. Apabila dakhala ahadukum, masuk seorang kamu ke masjid, falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kamu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat Muslim tak ada falyusallim 'alan nabi. Tapi ada riwayat lain hak sahih ada. Maka selawatlah. Yang disebut sini selawat dulu. Tsummal yaqul, kemudian Allahumma ftah li abwaab rahmatik. Baca ataupun sebut oleh kamu, Allahumma ftah li, ya Allah ya Tuhanku, bukalah kepadaku abwaab rahmatik, pintu rahmatmu. Apabila keluar, maka hendaklah dia kata, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku mohon kepada kamu daripada kurniaan kamu. Rawahu Muslim fi sahihi wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa ghairihim bi asanid sahih. Cuma disebut oleh pengarang kitab Nawawi, dalam riwayat Muslim tidak disebut fal yusallim 'alan nabi. Tidak disebut beri salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun wa fi riwayatil baqin, riwayat lain disebut oleh Ibn Sunni, ada disebut tentang memberi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk dan ketika keluar. Wa iza kharaja falyusallim 'ala nabi sallallahu, keluar pun bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hak sebut tadilah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini disebut oleh Imam Nawawi. Jadi hak depan kita baca tadi, mula-mula Nawawi sebut, kita ikut atas dia. Sebab Nawawi sudah kumpul mengikut atur dia. Susun atur. Riwayat ni banyak. Ada orang ni dengar gini, orang ni dengar gitu, orang ni. Jadi Imam Nawawi atur, susun. Jadi begitu. Imam Nawawi susun atur kepada kita. Sebab riwayat ni pelbagai. Maklum sajalah. Ada orang ni bertemu dengan Nabi. Ada orang ni pula bertemu. Ada ramai-ramai. Ada berseorangan. Begitu. Ada benda sahabat lain pun tak tahu. Orang dalam rumah tangga Nabi dah tahu. Begitulah. Begitulah perjalanan kehidupan para sahabat Nabi ketika mana bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun mereka ni sentiasa melihat, sentiasa nak dengar apa daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya boleh dicontohi. Kalau Nabi duduk senyap, maka mereka minta Nabi Ausini, nasihatkan kami, nasihatkan aku. Begitulah. Kalau Nabi dia minta nasihat,
Jadi dia jadi hadis apabila Nabi bercakap. Dah. Ataupun diam Nabi tak kata apa pun jadi hadis juga. Begitu. Wa rawa hadhihi az-ziyadah Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Abu Hatim wa Ibn Hibban. Wa Abu Hatim Ibn Hibban bi kasril ha. Hibban baca baris bawah ha tu. Fi sahihaihima di dalam kedua-dua kitab sahih, iaitu Sahih Ibnu Khuzaimah, Abu Hatim Ibnu Hibban. Jadi Sahih Ibnu Hibban. Ni budak-budak universiti. Dah, adalah anak-anak di rumah ni baru minggu lepas buat apa ni kerja kursus dia lah kali, kerja atau apa ni untuk di prison. Tajuk dia Sahih Ibnu Khuzaimah. Kita pun tak baca. Kita pun tak pernah baca. Jadi merujuklah apabila budak-budak tanya, carilah gapo dia keistimewaan Ibnu Khuzaimah ni. Ibnu Khuzaimah Sahih dia. Baca sikit kita. Bukan semua kita tahu. Nah, kita pun jadi kadang-kadang belajar dengan budak-budak juga. Budak-budak lah ni kalau dari sudut kemajuan teknologi, bahagian menggoogle cari teks dia. Atas search screen ada 4 benda. Kita search screen buka cari tak jumpa. Atas ada belakang situ Google Translate lah. Papar lah. Itu kelebihan orang zaman lah ni lah. Kelebihan dia. Jadi nak cari benda. Jadi warawaina an ibni Abdillah an Abdillah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid yaqulu a'udzu billahil azim. Maknanya isti'azah tu ada. Ni riwayat yang disebut pertama sekali tadi oleh Imam Nawawi kita baca tadi. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Qala fa idza qala zalika qala asy-syaitanu hufiza minni sa'iral yawm. Sa'iral yawm. Jadi di sini Imam Nawawi sebut tadi, dia ambil di sini. Diambil daripada riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As. Kedua-duanya sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Al-As ni antara apa orang panggil yang menjadi gubernur lah. Sahabat Nabi yang dipilih menjadi gubernur semasa zaman Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab di Mesir. Di Mesir ada sebab tu ada Masjid Amr bin Al-As di Mesir sana. Dan dia juga menjadi wakil kepada Muawiyah dalam peristiwa tahkim. Wakil Muawiyah. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dia panggil Nabi baca sahabatnya, kana idza dakhala al-masjid yaqul. Apabila Nabi masuk masjid, katanya Abdullah bin Amr bin Al-As, a'udzu billahil azim. Aku mohon berlindung dengan Allah Ta'ala yang Maha Agung. Wa bi wajhil karim, dengan wajahnya Al-Karim. Ini dia panggil mutasyabihat lah. Kita tak terjemah lah. Kita tidak nak ulang. Wa sultanihil qadim, dan kuasanya, Qudratul Malik, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Minta berlindung apa? Minasyaitanir rajim, daripada syaitan yang direjam, al-marjum ataupun al-mal'un ataupun al-matrud min rahmatillah. Syaitan yang dilaknat, syaitan yang direjam, syaitan yang dia panggil jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia jadi rajim dengan rahim tu kan memang beza jauh. Jangan tukarlah buat nama deh. Abdul Rajim lagi. Ataupun rajim dengan rahim itu memang orang kita panggil versus dia jauh sangat lah. Sangat berbeza. Jadi bendanya jin dengan ha je. Dia kata sedap pun jin jangan. Dia tukar jauh rahim dengan rajim tu. Matrud min rahmatillah, yang dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ar-rajim. Qala fa idza qala zalika, qala, telah berkata. Dia berkata. Kata siapa dia ni? Ni kait setan kecek ni. Fa idza qala zalika qala syayatin, berkata syaitan. Ufiza minni sa'iral yaum. Ufiza minni sa'iral yaum. Dia dijaga oleh aku, daripada aku ni
sa'iral yaum. Bagaimana dia minta lah. Minta jauh daripada aku. Allah Ta'ala perkenal kepada dia, maka dia dijaga pada hari itu. Cuma khilaf di kalangan ulama. Setan mana? Setan mana hak jenis hak ni. Sebab setan ni banyak jenis. Sebab tu kita kata dalam bab puasa tu, apabila sufidatis syayatin, diikat para syaitan. Diikat para syaitan. Syaitan mana? Khilaf di kalangan ulama. Ada kata semualah. Diikat tu pula ikat hakiki ke ikat majazi, ikat semati ke hakiki. Kalau dia kata kalau berdasarkan hadis secara zahir memang ikat hakiki, ataupun ikat secara majazi. Lepas tu semua ke? Ada kata semua, ada kata sebahagian daripada syaitan. Hak jenis mana? Itu khilaf di kalangan para ulama. Jadi kita ke mana pun syaitan tak silap ke. Sebut nama syaitan ni tak kira lah syaitan mana. Sebab itulah dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah syarah kepada Azkar ini, kitab Azkar ini oleh Ibnu Ilan, dia menghuraikan panjang lebar berkaitan syaitan jenis mana yang ia kata, jagalah dia telah terjaga daripada aku, dia mengaku bahawa apabila orang tu baca lagu tu, minta berlindung lagu tu dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang direjam tu, syaitan jenis mana, maka syaitan tu kaya Hufidha minni sa'iral yaum, dia dijaga hari sepanjang hari. Sa'iral yaum maknanya sepanjang hari atau baqiyatul yaum. Disebut hari-hari dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan itu. Wa rawaina fi hadis hasan. Hadis diamalkanlah, hadis yang baik, hadis hasan. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjid. Riwayat lain pula. Tapi apabila dikumpul-kumpulkan ada belaka. Sebab ia disebut oleh Imam Nawawi di awal tadi. Qala bismillahi Allahumma salli ala Muhammad wa idza kharaja qala bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. ورويناه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا. Dia kata, jadi bahagia baca sebut selawat tu ambil mana? Ambil daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana dia melihat atau dia mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke masjid dan keluar dari masjid juga membaca bismillah dan berselawat Allahumma salli ala Muhammad. Wa rawainahu salah anin nabi, dan riwayat salat atau salat tu maknanya selawat lah. Salat doa kepada nabi tu, as-salah bermakna doa ala nabi inda dukhulil masjid wal khuruj minhu, masuk dan keluar tadi. Itu daripada Ibnu Umar juga. Ada riwayat daripada Ibnu Umar juga. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an ibni Abdullah bin Hasan an ummihi an jaddatihi qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al masjid hamidallah. Jadi perkataan hamidallah tu ada dalam buku oleh Imam Nawawi tadi, alhamdulillah. Kalau kita susun, ada juga riwayat. Walaupun sebahagian riwayat dia hadis ni hadis dhaif, tapi disusun juga oleh Imam Nawawi masuk dalam aturan nak masuk ke masjid. Hamidallah wasamma. Wasamma tu maknanya sebut nama Tuhan lah, baca bismillah. Ada juga tadi. Wa qala Allahumma ighfirli waftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja mithla dzalika wa qala Allahumma iftah li abwaaba fadlik. Jadi di sini riwayatnya dengan menggunakan Allahumma iftah li juga untuk keluar. Jadi hak sahih tadi Allahumma as'aluka min fadlik. Begitulah riwayat yang biasalah gitu. Kadang-kadang kita melihat riwayat ni dia berbeza. Jadi apabila berbeza kita pilihlah yang terbaik lah, yang sahih, yang jelas, menjadi amalan kita, menjadi amalan kepada kita. Kita pergi lagi, banyak kita baca cepat-cepat lah.
Sebab kita sudah masuk kepada doa-doa, bacaan-bacaan. Ya. Kalau awal-awal itu kita barulah panggil penjelasan tentang hukum-hukum berkaitan dengan berdoa dan berzikir. Sekarang kita dah masuk kepada perbincangan bacaan-bacaan. Jadi macam disebutkan tadi oleh Nawawi dah ada belakang. Susunan-susunan ada belakang. Cuma hak ni tak ada disebut. Dah ada sebut sikit sebanyak ni. Doa tu ada dah. Doa tu ada cuma tak disebut tadi. Tidak disebut tadi oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam aturan ataupun susunan untuk masuk ke masjid. Wa rawaina fihi an Abi Umamah. Abi Umamah ni Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza arada an yakhruja minal masjid tada'at junudi iblis wa ajlabat wajtama'at kama tajtami'un nahl ala ya'su biha fa idza qama ahadukum ala babil masjid falyaqul Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih fa innahu idza qalaha lam yadurruh al-ya'sub zakarun nahli wa qil amiruha. Jadi satu riwayat daripada Abi Umamah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekira inna ahadakum, seorang daripada kamu, mana-mana kamulah, iza arada an yakhruj, apabila nak keluar daripada masjid, tada'at maknanya duk keliling, duk likung kamu. Duk keliling kamu, duk likung kamu. Ada apa ni? Bincang mari di kantin lah dah. Ada orang-orang tu dia nampak benda-benda gaib, benda-benda ni adalah mungkin kemungkinan itu sesuatu yang tidak dinafikan. Kalau binatang itu jelas disebut dia nampak benda-benda yang hak gaib. Binatang kadang-kadang dia menyalak, dia berbunyi dah. Anjing dia menyalak begitu. Adalah disebut. Tapi orang ni begitu juga adalah diberikan, nak kata kelebihan. Bila kita pun tak asyik gelis sebenar. Kalau boleh gelis tak asyik gelis. Tak asyik. Lah gitu biasalah. Tak tahulah apa dia. Tapi kalau dia nampak gitu gini kan, sudah lalu. Jadi tada'at maknanya melikung. Junudu iblis. Kalau duk belik gelewak tepi kita kak, kalau gelis hulak tak ada apa-apa. Tada'at junud iblis wa ajlabat wajtama'at. Wajtama'at maksud duk buah pula waweng apa dia. Gitu. Wa ajlabat tu dalam bahasa Arab dia kata ikhtalata aswatuhum. Maknanya asal waweng kecil kali apa dia. Kita tak dengar lah, kalau kita dengar sudah. Wajtama'at duk berkumpul dengan kita, keliling kita. Kama tajtami'. Ini apa dia panggil bandingan ataupun perumpamaan. Tajtami'un nahlu ala ya'su biha. Seperti mana lebah duduk likung ya'sub. Ya'sub ni boh dia lah. Orang panggil dalam bahasa kita kata ratu lebah ataupun raja lebah. Rasa-rasanya hak tino rasanya kalau bab lebah ni. Sebab itulah disebut, dia kata sebut ratu. Dalam hak terjemahan Arab bawah tu dia kata ya'sub tu zakarun nahl. Maknanya hak jatah daripada lebah. Katanya waqila amiruha. Boh dia lah. Ataupun raja dia. Raja lebah. Ataupun kita kata ratu lebah. Wallahu alam, tak tahulah siapa dia hak berkuasa dalam pokok lebah tu deh. Fa iza qama ahadukum. Serupa itulah, serupa lebah bengong gitu. Fa iza qama ahadukum, apabila kamu bangun. Ahadukum ala babil masjid, nak keluar daripada masjid lah. Bangun di pintu masjid, falyaqul, maka dia berkata, orang nak keluar tadi, Allahumma inni a'udzu bika min iblis wa junudih. Ya Allah, aku mohon berlindung dengan kamu daripada iblis dan tentera-tenteranya. Raman. Iblis ni bos setan. Fa innahu iza qalaha lam yadurrah. Sesungguhnya apabila berkata demikian, Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudih, lam yadur, tidak memudarat baginya. Makna tak ada gangguan. Duk bunga-bunga lari habis. Bunga-bunga tadi lari habis. Hadis ni disebut sebagai hadis
dhaif. Namun dhaif disebut secara dhaif, bukan maudhu' apa, bukan palsu. Maka bolehlah sekali-sekala kalau kita nak amal. Cuma tidak disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam aturan tadi. Tidak disebut oleh oleh Imam Nawawi dalam aturan tadi. InsyaAllah kalau Ustaz Kamil dia susun dah tu waktu ubik semula. Jadi gitulah. Masih lagi kita berbicara tentang masjid. Hari ni kita masjid saja. Patutlah masjid ni sangat kebergantungan kita. Cuma kalau kita tengok ni kadang-kadang orang puas, dia juga mempersoal, bukan persoal, dia tanya lagu mana berkaitan orang puas dengan masjid. Tengok ada kelebihan ni, tak jalan lah dia doa ni lah, bila nak baca ni. Orang puas kadang-kadang dia tanya gitu juga. Ini disebutkan oleh para ulama berkaitan perempuan dan masjid ni. Dari sudut hukumnya haruslah dia pergi masjid, disebut masjid. Tapi wafil bait afdal, maya di rumah adalah lebih baik. Lepas doa ni dia kata, walaupun bagaimanapun dia oleh kerana dalam keadaan harus, maka dia boleh pergi masjid, dia juga boleh baca doa ini. Cuma keluar masjid disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharajna tafilah, disebut oleh Nabi. Itu je peringatanlah kepada orang-orang perempuan. Dia kadang-kadang nak juga ni. Mai orang lelaki saja pergi, dia harus maknanya dibolehkan lah. Masih lagi dibolehkan. Hatta Jumaat. Jumaat, Yajuz. Disebut oleh Bin Bas. Mufti Saudi kan. Yajuz. Harus. Boleh. Jadi, cuma ada syarat orang lelaki. Kalau comel, kalau muta'atirat, berwangi-wangian, pakai yang comel lah, kemas dah, pergi masjid. Tapi orang perempuan dia buat syarat, idza kharajna tafilat, apabila dia keluar tu hendaklah keluar tafilat, ghaira muta'attirat wala mutazayyinat, tidak janguklah ataupun tidak memakai bau-bauan. Itulah yang disebutkan. Tidak, kita tak panjang lebar dalam bab hukum ni, kita pun tidak mahir dalam bidang hukum. Jadi boleh tahu sendirilah. Jadi begitulah, kadang-kadang disuarakanlah. Sebab bukan kita ni, bukan orang perempuan saja. Zaman Nabi pun, Ummu Salamah, dia sentiasa tanya berkait dengan orang puan lagu mana. Dia sebut orang lelaki, orang puan lagu mana. Mungkin kita dalam kehidupan kita, dia tak lari daripada lelaki dan perempuan masing-masing. Tetapi kadang-kadang ada yang besar pada perempuan, kita juga tidak pertikaikan. Kita juga tak nak buat macam orang tino. Banyak perkara sebenarnya yang kelebihan-kelebihan besar yang ada kepada kaum Hawa ini. Kaum Hawa ni ada banyak kelebihan-kelebihan dah. Ada yang disebut sebagai apa ni orang panggil Allah, tak ingat dari lagu. Yalah, dari lagu disebut tentang kelebihan-kelebihan dia kata Siti Khadijah dengan Rabah Hadawiyah. Allah tak ingat lagu berapa. Adalah. Tapi itulah ada kelebihannya. Tapi harus dia pergi dengan syarat tadilah ghaira tafilah, iaitu ghaira muta'attirat wala mutazayyinat. Itu disebut. Babu ma yaqulu fil masjid. Satu bab lagi pada menyatakan zikir-zikir ketika mana berada di masjid. Jadi masjid adalah tempat yang satu orang panggil tempat yang paling mulia tadi, paling afdal atas muka bumi ialah masjid. Lebih-lebih lagi kata para ulama, sekiranya masjid itu Masjidil Haram atau Masjidi Hadza, masjid aku ni kata Nabi, wa Masjidil Aqsa, la tushaddur rihal ila salasal masajid. Janganlah kamu nak cari kelebihan masjid. Kalau kelebihan masjid betul-betul kelebihannya, la tushaddur rihal illa salasal masajid, kecuali 3 masjid ni, iaitu Masjidil Haram wa Masjidi Hadza, dan masjid aku ni kata Nabi, iaitu Masjid Madinah, wa Masjidil Aqsa. Namun begitu ada juga pandangan-pandangan menyatakan kelebihan-kelebihan masjid yang ada di Mekah. Makna luas daripada Masjidil Haram lah, masjid di Mekah banyak lagi. Mekah tu luas. Masjid yang ada di Madinah, antaranya Masjid Quba dan masjid-masjid yang ada di perbatasan Madinah. Begitu juga masjid-masjid yang ada di Al-Qudus, itu kata para ulama. Dan begitu juga masjid-masjid lain yang ada atas muka bumi ini. Itu adalah ada kelebihan-kelebihan. Dan ada kelebihan-kelebihan. Cuma antara masjid ni dengan masjid ni, buat Jumaat dengan itu lainlah pula lah. Sama-sama masjid Jumaat ni, dia tidak ada kelebihan.
mengatasi mana-manalah, kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tu memang mengatasi secara jelas berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi ketika mana kita berada di masjid, yustahabbul iktsaru fihi min zikrillahi ta'ala wat tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa ghairiha minal azkar. Wa yustahabbul iktsaru min qira'atil Qur'ani wa minal mustahab fihi qira'ah hadis Rasulillah, qira'atu hadis Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ilmul fiqh wa sairil ulum syar'iyyah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubi wal absar. Itu ayat-ayat Al-Quran. Ada dua lagi ayat. Jadi kita baca dulu sikit untuk kita sambung pada pertemuan yang akan datang lah. Yustahabbu, disunatkan, digalakkan kita al-ikthar, memperbanyakkan pada masjid itu zikir-zikir kepada Allah. Antaranya at-tasbih lah, zikir tasbih disebut tu. Wat tasbih, wat tahlil, la ilaha illallah, wat tahmid, alhamdulillah, wat takbir, Allahu akbar wa ghairiha minal azkar dan selainnya. Dan juga wa yustahabul iksar, dan perbanyakkan juga membaca Al-Quran. Wa minal mustahab, juga antara benda yang disunatkan ataupun yang digalakkan juga qiraah hadis, baca hadis-hadis Nabi SAW. Ngajar lagi wa'il fiqh, ilmu fiqh, dan semualah sairul ulum asy-syar'iyyah, ulum asy-syar'iyyah. Ada disebut juga. Nah, antaranya oleh Fadilatu Asy-Syeikh Al-Marhum Asy-Syahid Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Apabila kita sebut ilmu syariah tu, kita kata ilmu berkait dengan agama. Maka disebut dalam kitab Mau'izatul Mukminin, ada juga dia kata ilmu hak lagu mana. Ilmu kalau kita secara khusus ilmu agama. Dia kata dia tambah lagi ilmu yang membawa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tak kira lah, kalau boleh jadi kita ngajar sahih lah, ngajar ilmu sahih. Tapi ilmu itu membawa kepada kita dekat dengan Allah Ta'ala, termasuk juga. Termasuk juga ilmu-ilmu yang boleh kita membawa kita dekat. Boleh jadi kita mengajar satu ilmu berkait dengan apa-apalah, tapi menjuru kepada mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kadang-kadang boleh jadi kita ngajar bahasa. Ngajar bahasa. Kalau kita kira bahasa bukan ulum syariah, tapi kita kaitkan dengan perkara-perkara yang mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Dikira juga sama sahaja. Maknanya mengajar di masjid. Sebab tu kadang-kadang kita kata, doktor minta doktor ceramah sekali lah di masjid. Koyak cara doktor berkait dengan perubatan dia ke? Dia pun menyentuh sikit tentang memanglah kalau kita kait dengan tubuh badan kita ataupun kesihatan badan kita mana banyak syukur lah. Apabila sebut tentang penyakit hak sihat ni, rasa syukur. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhat, contohnya. La yubsiruha illa al-marda. Kesihatan itu, doktor kata, tajun ala ru'usil as-sihhat, merupakan mahkota bagi orang-orang yang sihat. La yubsiruha illa al-marda. Tidak ada nilai sihat tu malaikat bagi orang-orang yang sakit. Contohnya. Jadi memperingatkan kita kepada akhirat, walau apa-apa ilmu, dia kira ilmu yang membawa kepada takarrub ila Allah, maka silakanlah. Qala Allah Ta'ala fi buyutin, maknanya di masjid-masjid tu. Di masjid-masjid mana Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita sebut nama ni. Di masjid-masjid itu sebut namanya, bertasbih kepadanya bil ghuduwi wal asar, pagi dan petang. Al-ghudu maknanya awalun nahar. Al-ghudu maknanya awalun nahar, awal pagi. Maknanya solat fajar hingga secara khusus disebut. Kalau sebut perkataan al-ghudu tu salatul fajri ila tulu'i syams, makna pagi dina lagi lah, daripada terbit fajar sampailah naik matahari. Asal maknanya begitu. Tapi bila-bila masa boleh.
Al-asal akhirun nahar. Asal makna asal tu maknanya akhirun nahar ba'dal asri ilal maghrib, iaitu petang. Jadi itu disebut secara orang panggil pagi petang lah, mudah. Pagi petang, pergi petang. Rijalun, maknanya ada di kalangan orang-orang, digunakan kata rijalun. Yang mana yang tidak melalaikannya ketika berada di masjid itu tijarah. Mana dia betul-betul fokus kepada ibadatnya. Wala bai'un, nego menega dia. Tidak melalaikan daripada berzikir kepada Allah. Apa yang dia buat? Wa iqamis salah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman. Orang lagu tu orang yang mendirikan sembahyang, orang yang mengeluarkan zakat, mana orang patuh kepada Allah Taala. Dan mereka itu juga walaupun dia duduk sembahyang, puasa roho apa semua sekali keluar zakat, dia juga rasa bimbang. Itulah kita. Hamba ni biasa dia lagu tu, dia kena ada rojak kepada Allah, dia kena ada khauf. Kita duduk dalam dua, kita tak berasa selesa sangat, kita pun rasa takut juga. Kita mesti harap kepada Allah, kita juga rasa takut kepada Allah. Begitulah hamba sebenarnya. Tataqallabu fihil qulubil wal absar, takut bimbang suatu hari nanti bergoyang hati kita. Hati kita bergoyang deh. Gitu. Kita pun minta sama. Sabbit qalbi, apa dah? Sabbit qalbi ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkanlah hati aku. Tetapkanlah hati aku. Supaya berada di atas landasan yang lurus. Sebab itu kata para ulama, kita mengulang-ulang semua Fatihah. Antaranya pada doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada seorang tanya, apa kena tunjuk lagi Ustaz? Bukankah kita jalan yang lurus? Kita sudah berada jalan lurus dalam Islam ni kan? Dia makna ihdinas itu, kata para ulama, tafsir kata, itsbitna wahdina. Teguhkan kami dan tunjukkan kami sama-sama. Sama-sama. Bukan sekarang ni, sama-sama. Itsbitna, mana teguhkan kami dan tunjukkan kami. Kok ni sama-sama. Apa dia? As-siratal mustaqim. Kalau bimbang juga, sebabnya kok mana pun kita di akhir. Bil khawatir kita. Hidup kita juga. Jadi insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang, sambungan dengan ayat berkaitan dengan kelebihan masjid, apa yang perlu dilakukan ketika mana kita berada di masjid. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna min jahilna wa zakkirna min jina. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.